Saya pun sependapat dengan KJ, iaitu kita nak tengok padu ni berjaya, dan sebarang kritikan yang dibuat di KS ataupun di mana-mana di luar ialah kritikan yang saya harap dianggap kritikan membina untuk melihat ia berjaya, bukan untuk memperlekehkan usaha yang saya anggap agak baik dan murni ini. Cuma ia bermula bagaimana nak menjawab soalan KJ, nak memastikan orang mendaftar dan sebagainya. Saya rasa ia bermula dengan menerima kritikan dengan baik. Kerana saya minta maaf KJ, saya lihat Menteri Ekonomi Rafizi dalam respon kepada kritikan tu seolah-olah memperlekehkan orang yang bertanya. Dan nada yang diambil macam yang tanya tu tak berapa pandai lah. Ataupun yang mempersoalkan, tadi kita dah cakap tentang login staff, kita cakap tentang data yang belum lagi diambil, ada juga soal pertikaian tentang privacy. Ada saya anggap ada tiga isu lah. Seolah-olah siapa yang tanya contoh pasal privacy tu macam tak baca undang-undang, tak tahu membezakan antara akta yang bawah kerajaan dengan akta yang bukan bawah kerajaan, ataupun aktiviti pengambilan data oleh syarikat swasta dan sebagainya. Saya rasa nada sebegitu tidak membantu. Dan saya nak tanya juga pengalaman KJ sebagai Menteri Kesihatan ataupun Menteri yang bertanggungjawab tentang vaksin pada satu ketika dulu, di mana saya yakin ada kadang-kadang soalan-soalan yang dilemparkan terhadap vaksin dan juga MySejahtera dan sebagainya yang mungkin KJ rimas lah, mengambil bahasa yang mudah, rimas. Ada sekali KJ pernah mengakui you lost your cool. Tapi I don't think you lost your cool that early. And I think you realise immediately that you lost your cool. And that was the exception to the rule lah. Bukannya satu keadaan di mana sentiasa sesiapa yang tanya soalan yang leceh sikit, rimas sikit, KJ dah terus marah. Ataupun merasa seolah-olah mempertikaikan kebijaksanaan individu yang bertanya itu. Saya rasa jawapan ni kena constant lah. Kena constant. Dan kita tak boleh anggap bahawa bila kita dah jawab sekali, semua orang faham dan semua orang terima. Dan kita tidak boleh rasa letih ataupun jemu dengan usaha untuk menjawab benda yang sama berulang kali. Sebab bila datang kepada data peribadi ni, orang sensitif. Sebab ini maklumat peribadi saya. Dan dengan wujudnya pelbagai scam, panggilan dan sebagainya, saya nak jelaskan bahawa sampai hari ni tidak pernah ada data leak daripada MySejahtera, tapi tuduhan tersebut berulang kali, sampai hari ni berulang kali berlaku. Bahawa pernah berlaku kebocoran maklumat data melalui MySejahtera dan sebagainya. Dan saya telah rujuk sekali lagi, saya cek dengan KKM sama ada berlaku data leak ke tidak, tak pernah berlaku. Dan memang ada governance ataupun tata kelola yang sangat ketat untuk memastikan bahawa maklumat peribadi tak pernah dibocorkan. Tetapi sampai hari ni ada tuduhan tersebut. Tapi kena reassure lah. Kena reassure. Dan kita tidak boleh memuaskan 100% daripada rakyat Malaysia. Ada yang tidak akan terlibat dalam padu pun. Jadi kerajaan sekarang ni kena memikirkan, kalau orang itu tak nak terlibat dalam padu, bagaimana kita nak menyampaikan bantuan kepada mereka. Sebab kalau kerajaan mensyaratkan, contohnya wajib untuk daftar dalam padu untuk mendapat bantuan daripada kerajaan, saya rasa mungkin itu tidak adil lah. Especially now. Maybe open to legal challenge? Yes, maybe. Legal challenge, open to legal challenge. Jadi kerajaan walaupun nak menjayakan padu, dan saya juga sokong supaya padu dijayakan, mesti memikirkan plan B, iaitu bagi mereka yang masih lagi ada keraguan, nak tengok dulu. Kita tolak ke tepi lah conspiracy theories yang sampai akhir tak akan percaya kepada padu ni. Macamlah dia tak percaya kepada vaksin. Tetapi sebahagian besar daripada rakyat, kita kena terima hakikat bahawa mereka on the fence. Mereka kata, saya nak tengok dulu. Saya nak wait and see. Mungkin March ni saya rasa terlalu awal untuk saya sign up untuk padu. Sebab saya pun tak tahu padu ni akan diguna untuk apa, maklumat ini akan diguna untuk apa. Tapi bila dia tengok, okey, jiran saya Mr. Lee telah dapat BTR dengan mudah disebabkan kemesahan yang berlaku daripada padu, dan selepas subsidi mungkin ada servis-servis lain yang akan dikeluarkan oleh padu, mereka akan juga turut terlibat. Macam dulu MySejahtera, awalnya mungkin ada keraguan, tetapi last bila semua dapat dia punya appointment vaksin daripada MySejahtera, semua buat daripada MySejahtera. So rakyat nak melihat use case ataupun penggunaan itu berfaedah, memberi sesuatu kepada mereka dan mudah. Dan saya rasa mungkin nasihat dan kata-kata semangat saya kepada Rafizi is don't give up, tapi be open to criticism. Jawab.
Ya, jangan tak jawab. Saya tahu Rafizi dah jawab, tapi jangan jemu untuk jawab lah. Kena, kalau terpaksa berulang kali jawab benda yang sama pun buat. Sebab ini adalah soal kepercayaan. Trust is important. And mungkin dengan rendah hati saya juga mencadangkan bila menjawab tu nada tu okey sikit kot berbanding dengan nada-nada tertentu lah. Dan saya rasa benda ni penting kerana Rafizi adalah individu yang kalau dia nak buat, he can be really convincing. Tapi I don't know why he's choosing to be, abrasive. Kalau saya boleh gunakan istilah tu lah, macam yalah, nak mempertikaikan kebijaksanaan orang lain, nadanya begitu. Dan satu lagi cadangan untuk melengkapkan apa yang KJ tanyakan tadi, bagaimana menambah angka mereka yang mendaftar. Salah satunya ialah mungkin use case yang digembar-gemburkan mesti lebih daripada subsidi. Kerana kalau sekarang ni dalam minda orang adalah untuk dapat subsidi. Jadi mereka yang dalam golongan yang sah-sah M40 dan juga T20, dia tak daftar mungkin lah. tak ada insentif untuk daftar lah. Sebab selama ni pun dia tak dapat bantuan. Dia pun tak cuba nak dapat bantuan. Jadi dia kata buat apa I buat padu ni. Tetapi mungkin kalau boleh berikan pembutiran kenapa rakyat tak kira kedudukan pendapatan mereka akan mendapat manfaat melalui padu ini, mereka pun boleh lebih segera mendaftar. So sebagai contoh Syaril, saya nak tengok lebih banyak lagi video dan juga infografik yang menunjukkan kes-kes penggunaan padu yang lebih daripada subsidi. Sebagai contoh, macam Syaril kata betul lah, kalau dari segi use case untuk subsidi ni, mungkin golongan yang sebelum ini dikenali sebagai M40 dengan T20 ni tak peduli. So dia kata tak ada insentif untuk saya daftar untuk padu pun sebab selama ni saya tak terima apa-apa bantuan. Tapi kalau contoh boleh ditunjukkan bahawa dengan adanya padu, kalau anda duduk di kawasan-kawasan tertentu, perkhidmatan PBT sebagai contoh akan jadi lebih licin, lebih kesat, lebih cepat, lebih berkesan. Itu insentif. Dia akan tahu saya duduk di mana. Dan dia akan tolak kepada saya, dia akan push sebab selepas ini padu akan buka API dengan semua agensi-agensi kerajaan dan dia akan sediakan semua perkhidmatan melalui padu. So dia tahu, okay, Bobby duduk di alamat tertentu, dia ni ada kereta tertentu, mungkin dia minat untuk dapat perkhidmatan kerajaan yang disediakan oleh PBT ataupun oleh agensi kerajaan tertentu. So barulah rakyat melihat. Saya pun tak boleh fikirkan banyak semua use case, tapi saya percaya GovTech dan juga mereka yang terlibat dalam pembangunan padu ni dah fikir antara use case scenario dan kes-kes penggunaan padu ni boleh ditunjukkan secara mudah kepada rakyat. Barulah rakyat kata, okey, kalau saya daftar untuk padu ni, saya faham apa faedah dia. Okey. Ya? Right.